Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Disember bersama saya Kimilia Nur Azlan. Parti-parti politik yang menyokong kerajaan yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memeterai perjanjian berkaitan kerjasama itu esok. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof menurut laporan Berita Harian. Akhbar itu melaporkan Fadilah sebagai berkata, perjanjian itu akan membabitkan semua ketua parti yang sebelum ini menyatakan sokongan terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri. Perjanjian itu juga akan mendahului usul percaya yang bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada Isnin depan. Fadilah berkata dia akan menghadiri mesyuarat di peringkat Gabungan Parti Sarawak untuk melihat kandungan perjanjian tersebut. Berita Harian turut memetik Presiden Warisan Muhammad Syafiq Abdul sebagai berkata dia akan menghadiri majlis memeterai perjanjian itu. Katanya perjanjian tersebut merupakan keutamaan kepada warisan bagi mengurangkan permainan politik dan memberi fokus kepada membawa perkara-perkara sewajarnya di landasan yang tepat. Bekas pemimpin veteran UMNO Anwar Musa hari ini menegaskan dia tidak akan membuat rayuan setelah dipecat daripada parti itu. Anwar berkata ini selepas dia percaya bahawa pucuk pimpinan parti itu tidak lagi memerlukan perkhidmatannya. Kalau merayu ni kita, pertama nak merayu ni kita kena tahu salah. Kemudian kita nilai betul kita salah atau tidak. Kalau kita tak salah, kita merayulah atas benda yang kita tak salah. Tapi sehingga hari ini saya tak tahu, saya tak ada pertuduhan. Tak pernah panggil, tak pernah tanya, tak pernah question, tak pernah minta penjelasan, lisan atau bertulis. Panggil secara sahabat pun tak ada. Sedangkan dalam MKT itu semua kawan-kawan saya. Nobody ask me anything. Pada 9 Disember lalu, UMNO mengesahkan Anwar merupakan antara 3 pemimpin akar umbi parti itu yang dipecat keahlian masing-masing dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Anwar sebelum ini dilihat lantang mengkritik kepimpinan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, khususnya berkaitan usaha jajaran baru di antara Barisan Nasional serta Pakatan Harapan. Dia juga antara pemimpin veteran yang digugurkan sebagai calon Parlimen Barisan Nasional pada PRU ke-15 yang lalu, termasuk Nur Omar, Tajuddin Abdul Rahman dan Syahidan Kasim. Terdahulu, Anwar memaklumkan badan bukan kerajaan yang diterajuinya iaitu Muafakan Nasional tidak akan terbabit dalam gerakan politik. Menurutnya, keahlian MN terbuka kepada semua dan setakat ini telah menerima penyertaan hampir 20,000 individu. Dalam sidang media sama, Anwar turut mengumumkan barisan 30 ahli Dewan Tertinggi pertubuhan itu. Yang pertama ialah Yang Mulia Datuk Seri Tengku Idris Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Yang kedua, Yang Berbahagia Tan Sri Haji Noh bin Omar, BN. Yang ketiga, Datuk Sri Zuraidah Kamarudin, PBM. Yang keempat, Datuk Sri Dr. Edman Santara Kumar Ramanaidu, PBM. Turut dilantik ialah ahli jawatan kuasa PAS Pusat Muhammad Zuhdi Marzuki, penceramah terkenal Ridwan T. Abdullah, penyanyi Jamal Abdillah dan pelakon Umi Nazira. Dalam pada itu, Anwar mengesahkan pengerusi Gerakan Tanah Air Dr. Mahathir Mohamad tidak menyertai pertubuhan itu namun memberikan sokongannya. Dia menjelaskan perkara itu ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Dr. Mahathir di Putrajaya semalam. Hebat-hebat bapak aku. Orang ni nak tolong dah. Yalah tu. Sembang apa tadi? Bersungguh. Kita pasal bapak suka tolong orang. Nasib baik ada mengingatkan. Kita ke perkembangan berikutnya. Kontrak semua pelantikan politik dalam firma dan badan berkaitan kerajaan akan ditamatkan serta-merta. Seorang menteri mengesahkan keputusan jemaah menteri itu dalam jawapan ringkasnya kepada Malaysia Kini. Menteri yang enggan dinamakan itu diminta mengulas laporan The Malaysian Insight yang memetik surat Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali berhubung perkara berkenaan. Surat yang tular juga menyatakan bahawa Kabinet membuat keputusan tersebut semasa mesyuaratnya semalam. Mereka yang kontraknya ditamatkan termasuk lantikan politik dengan badan berkanun
syarikat berkaitan kerajaan, syarikat Kementerian Kewangan diperbadankan, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan institusi utama. Sementara itu, The Malaysian Insight melaporkan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS mendapati terdapat peningkatan lantikan politik dalam badan berkanun semasa pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Menurut IDEAS, 234 pelantikan seumpama itu telah dilaksanakan dari Ogos 2021 sehingga September 2022. 115 daripadanya dikekalkan dari pentadbiran Muhyiddin Yassin dan majoriti lantikan didominasi oleh UMNO. Muda mengkritik pendirian Menteri Dalam Negeri bahawa dia tidak bercadang untuk mengkaji semula Akta Kesalahan Keselamatan atau SOSMA. Naib Presiden Muda Zaidal Baharudin berkata, kerajaan wajar berpandukan laungan reformasi bagi mengubah sistem dan institusi kepada yang lebih baik. Dalam satu kenyataan, Zaidal turut menegaskan kerajaan hari ini tidak akan ada bezanya dengan beberapa kerajaan sebelum ini sekiranya ia kembali kepada sistem dan takut yang lama. Saifuddin Nasution Ismail dalam sidang media pada 13 Disember lalu berkata, dia tidak berhasrat untuk menyemak semula SOSMA. Menteri itu menyatakan bahawa SOSMA bukanlah undang-undang penahanan tanpa bicara, tidak seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1967 atau ISA yang sudah dimansuhkan. Dia berhujah bahawa undang-undang itu hanya membenarkan penahanan selama 28 hari dan suspek akan mendapat akses khidmat guaman jika kes dibawa ke mahkamah. Bagaimanapun, kata Zaidil, pada asasnya SOSMA masih satu undang-undang yang sangat berat sebelah walaupun akta itu kelihatan lebih progresif berbanding ISA. Zaidil berpendapat kuasa yang menyeluruh yang diberikan kepada pihak berkuasa tanpa semak dan imbang membolehkan ianya terdedah kepada penyalahgunaan. Berita seterusnya, penceramah popular Ridwan T. Abdullah mengesahkan dia digam oleh Radio Television Malaysia. Ketika dihubungi Malaysia Kini semalam, dia mengesahkan perkara itu namun enggan mengulas lanjut. Sebelum ini beredar tangkapan layar sebuah kumpulan WhatsApp yang menyebut Ridwan sebagai memaklumkan perkembangan itu. Dalam tangkap layar tersebut, Ridwan mengesahkan sekatan tersebut merupakan arahan daripada menteri. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil enggan mengulas isu tersebut. Forum tersebut yang dijadualkan pada 9 malam ini turut membariskan seorang lagi panel Muhammad Kazim Elias dengan dua moderator terkenal Nabil Ahmad dan Rizal Ramli. Sementara itu, Cosmo melaporkan Ridwan sebagai kesal apabila disekat menjadi panel dalam program Forum Perdana Ehwal Islam. Malah tokoh Maulidul Rasul dan Ma'al Hijrah itu juga menzahirkan rasa sedih apabila rancangan bual bicara popular pada setiap Khamis itu turut dibatalkan kerana penampilannya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.